Tuan-tuan rasa pernah pergi interview tak? Saya dah banyak kali dah pergi interview dan jadi orang yang interview pun ada, kan? Jadi perkongsian pada hari ini kita nak share kan macam mana kita nak nampak terror masa interview. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kita sekali lagi pada perkongsian kali ini. Saya rasa saya terpanggil untuk memberi beberapa tips macam mana kita nak nampak terror masa interview. Contoh, masa saya mula-mula apply kerja dulu, saya apply kerja kerani je. Tapi selepas habis ujian lisan, dia bagi ujian bertulis. Selepas habis ujian bertulis, kami diletakkan dalam satu bilik, kami diminta membuat ujian menaip. Alhamdulillah saya ada pergi kelas menaip. Jadi bila kita dah diberikan masa dalam tempoh 10 minit tu, kita pun start masukkan dia punya ribbon tu. Kita pusing benda ribbon tu sampai betul-betul ngam. Kita masukkan dia punya paper, kita pun align dia punya kertas, kita pun start menaip. Dia bagi lebih kurang 150 patah perkataan. Alhamdulillah berdasarkan pengalaman dan saya pergi kursus menaip, 150 patah perkataan tu saya boleh selesaikan within the stipulated time yang dibagi itu, dan saya berjaya menjadi salah seorang calon yang ditawarkan pekerjaan di firma tersebut. Jadi pada perkongsian pada kali ini, saya ingin kongsikan bersama tuan-tuan macam mana nak nampak terror masa interview. Saya kongsikan 5 poin yang saya rasa sangat utama untuk kita sentiasa faham dan ikut, so that bila kita interview kita tak melakukan kesilapan-kesilapan ni. Okey, yang pertama, kita mestilah punctual. Punctual tu berarti jika interview tu kita diarahkan berada di firma tersebut jam 9 pagi, setengah jam setidak-tidaknya awal setengah jam sebelum 9 pagi kita dah sampai di tempat interview. Bila dah sampai, kita perlu jumpa person in charge. Person in charge mesti ada nama, kita kena cari person in charge tu. Jangan pula kita lambat. Jadi bila kita dah lambat, kita dah kelang kabut, kita tak tahu kita meeting ataupun kita interview jumpa siapa, kita tak tahu kita interview di pejabat mana, kita tak tahu dengan siapa ataupun kerja apa yang kita patut rujuk. Jadi yang pertama tu, punctual tu item ataupun perkara yang paling penting sekali. Sehari sebelum kita interview, kita dah tahu dah kita kena berada di mana, pukul berapa, jumpa siapa. Yang kedua, kita perlu dalam keadaan kemas dan segar. Kemas ni depends, kemas mengikut situasi ataupun pos yang kita minta. Kalau kita minta kerja pejabat, kita mestilah berpakaian kemas. Rambut kita mesti kemas, makeup kita mesti kemas. Jangan kita sekarang ni kita kemas dan segar ni benda yang positif. Segar maksudnya kita kena tidur awal, kita bangun, kita dah nampak bersedia bila kita sampai di tempat kita interview. Jangan nanti bila kita nak interview, kita tidur lambat, kita sampai pun kita tak cukup tidur, kita kusut masai, kita tak sempat nak make up, kita dalam keadaan tidak terurus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mestilah fasih dan kita bersedia dengan presentation skill kita. Fasih tu, bersedia tu bermaksud kita tahu ataupun kita dah jangka soalan-soalan apa dan macam mana kita nak jawab. Saya sarankan saudara-saudara prepare ataupun buat lakonan sehari sebelum interview tu. Kita buat lakonan depan cermin, macam mana kita bercakap, macam mana respon muka kita, macam mana kita mencadangkan perkara, macam mana kita senyum pada kita punya penemu duga. Dan jangan pula kita, satu lagi, semasa interview berjalan, jangan pula kita memandai-mandai kan. Kita boleh komen pula majikan kita, kita boleh condemn pula majikan kita, ataupun kita cadangkan benda yang di luar daripada apa yang sepatutnya kita lakukan semasa interview. Yang keempatnya, know your job. Know your job ni maksud saya
tugasan ataupun pos apa yang kita apply. Adakah job tu field work, adakah job itu office work. Jadi bila kita pergi interview, kita dah tahu dah pakaian yang macam mana kita perlu berpakaian macam mana. Maksudnya kalau kerja tu field work, kita perlu berpakaian ringkas. Bila kita interview kerja tu office work, kita perlu berpakaian kemas dengan lengan panjang, dengan tali leher dan serba lengkap dan nampak bersedia, nampak kemas, nampak mantap. Yang seterusnya dan terakhir, saya rasa saudara-saudara perlu bersedia dengan valid referral. Kebanyakan CV atau resume kita jarang kita akan letak valid referral sebab kita tak tahu dengan siapa majikan yang akan kita berurusan. Jadi saya sarankan sentiasa ada beberapa info ataupun butiran peribadi ataupun kontak yang boleh bagi kita valid referral. Apa itu valid referral? Valid referral tu contoh jika kita ditanya ataupun diberi peluang untuk berinteraksi dengan interviewer kita, mereka akan tanya satu lagi, dengan siapa kita boleh rujuk, dengan siapa mereka boleh rujuk tentang pengalaman, tentang skill kita. Begitulah tadi 5 perkara ataupun tips yang saya kongsikan macam mana kita nak nampak terror masa interview. Sampai sini saja buat masa ini. Jumpa lagi di perkongsian yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.